Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penerbangan Pegasus Airline dari Gaziantep menuju ke Istanbul mengambil masa dalam 1 jam dan pesawat selamat mendarat di Sabiha Gökçen Airport. Sebab saja aku keluar dari balai ketibaan, aku pun teruslah cari bas lah untuk pergi ke bahagian Eropah. Jadi aku tengok semua orang macam kelam kabut sikit lah, macam mengejar sesuatu. Dan inilah sebenarnya kehidupan di bandar yang lebih banyak mengejar masa kalau dibandingkan dengan pekan-pekan kecil dan juga bandar-bandar kecil yang aku lawati di sekitar tenggara Turki. Tujuan aku kali ini adalah untuk ke Shishane. Shishane ni adalah stesen yang terdekat lah untuk pergi ke Galata Tower. Hos aku sebenarnya tinggal berdekatan dengan Galata Tower. Maka bertukar-tukarlah daripada bas ke metro dan memang letih gila time tu. Naik turun peluh mercik habis lah. Selepas hampir 2 jam akhirnya aku sampai jugalah dekat Shishane ni. Lepas tu kena scam dengan pakcik tua lak kasut lepas tu. Aduh. Nasib baiklah amount dia tak banyak, dalam kurang daripada 10 lira. Di Istanbul ni sebenarnya banyak host-host orang lokal, tapi haram seorang pun tak accept request aku. Alhamdulillah last minute ada seorang host yang terima jugalah request aku ni, dan beliau adalah Liu. Jadi Mina ni memang baik gila lah. Dia jemput aku untuk tidur dekat flat yang disewa. Jadi disewa flat ni pun daripada Airbnb lah. Dan akhirnya aku dapatlah jumpa Liu dekat bawah flat dan dia bagi aku kunci untuk flat tu. Jadi sampai flat aku pun tukarlah baju aku, baju mandi, dan keluar balik lah. Aku keluar, lepas tu cari nasi dekat gerai berdekatan. Makan nasi, makan kebab. Lepas tu naik balik metro menuju ke kawasan Sultan Ahmed untuk berjumpa dengan seorang lagi couchsurfing yang bernama Inci. Inci ni sebenarnya seorang guru, dan kami lepak-lepaklah dekat coffee shop dan jalan ke Gulhane Alai Kios. Tempat ni sebenarnya adalah pejabat rasmi pada zaman Uthmaniyah. Sekarang ni dia jadi macam museum library lah. Kat sini aku dapat jumpa surat-surat khabar yang lama lah pada zaman Uthmaniyah, yang pada waktu tu bahasa Turki memang masih lagi menggunakan huruf Perso-Arabic, lebih kurang macam tulisan Jawi itulah. Kemudian kami menghala ke Masjid Biru ataupun Masjid Sultan Ahmed. Patutlah orang selalu datang kat kawasan ni, memang cantik. Jadi si Inci ni memang suka buka topik yang panas lah. Antara topik yang dia buka untuk sembang ni macam kesamarataan lelaki dan perempuan, kebebasan agama, dan juga perkahwinan di usia yang muda. Aku pun sebenarnya dah nampak dah topik-topik ni nak menghala ke mana. So aku tak ambil cakna sangat lah. Aku layan je. Jadi Inci ni macam agak lain sikit lah daripada couchsurfer yang aku pernah jumpa dekat Turki ni. Kemudian aku pulang semula ke flat dan juga sembang pula lah dengan Liu ni. Jadi aku tanyalah dia ni datang dari mana apa semua kan. Dia sebenarnya dalam business trip. Jawatan dia adalah sebagai commercial manager dari sebuah syarikat di Beijing ni. Dan dia cakap dia memang selalulah datang ke Istanbul ni atas urusan kerja. Liu ni memang baik gila. Dia bagi aku untuk macam tumpang lah dekat flat yang dia sewa ni. Jadi kawasan aku tidur pun dekat kawasan ruang tamu lah. Ada macam kerusi tu kan, kat sofa tu, situlah aku tidur. Alhamdulillah ada jugalah orang nak kutip aku tidur malam ni kat Istanbul. Kalau tidak memang kena ke hostel lah. Keesokan paginya bila aku dah bangun tidur, Liu dah pun keluar lah untuk mengambil rakan kerjanya yang datang daripada Beijing. Bila kawan dia dah sampai dekat flat, kami pun mengambil teksi ke Basic Touch. Tujuan kami adalah untuk bersarapan berdekatan dengan Jeti Kabatash. Liu cakap dia pernah makan kat sini dengan rakan kerja dia lah. Dia cakap sini memang best lah, memang sempoi. Portion makanan dekat sini memang kurang lah kalau nak dibandingkan dengan Turkish breakfast yang aku makan dengan Aidin di Salih Wafa tu. Mereka pun sebenarnya tak boleh lama-lama kat sini sebab kena pergi office lah, kena kerja. Sebelum berpisah, dia tunjukkan aku jeti untuk ke Bosphorus Tour. Aku pun bayar 15 lira, lepas tu naik ferry. Dan juga duduklah kat kawasan terbuka sebab pemandangan dia lebih cantik lah dekat sini.
Pemandangan dekat Selat Bosphorus ni memang superb lah. Memang cantik. Feri tu merentasi dua jambatan, iaitu Jambatan Bosphorus dan juga Jambatan Sultan Muhammad Al-Fatih. Nampaklah monumen dan juga bangunan penting di sekitar Selat Bosphorus ni di bahagian Eropah dan Asia. Aku meneruskan perjalanan menuju ke Grand Bazaar dan juga Spice Bazaar. Memang aku kena attack je dengan para peniaga dalam ni. Macam biasalah, dia suruh beli, dia kata sini murah, sana murah. Bila dah 2 hari aku dekat Istanbul ni, aku habis dalam 50 lira jugalah. Itu hanyalah untuk cost transportation saja. Maksudnya naik taksi, naik metro. Destinasi terakhir aku pada hari itu adalah ke Masjid Sultan Sulaiman. Masjid ni sama macam Masjid Sultan Ahmed sebab arkiteknya daripada orang yang sama, iaitu Saidatullah Mehmed Aga. Dan kat sini ada jugalah kawasan makam diraja kerabat Sultan Sulaiman. Pemandangan dari sini menuju ke Selat Bosphorus pun memang sangat cantik lah. Pemandangan liuk akan ke Ankara esok, aku sebenarnya kena pindah. Sam dari Couchsurfing yang pernah tidur dekat rumah aku beberapa tahun lalu menjemput aku tidur di rumahnya. Tapi rumah dia ni dekat bahagian Istanbul Asia lah. Tanpa buang masa, aku terus pulang semula ke flat lah, kemas barang apa semua. Aku rasa next time aku kena duduk lah dekat kawasan macam ni. Pemandangan dia memang cantik gila. Dia dah kemas barang pun semua, aku pun tinggalkanlah kunci flat ni. Aku kemudian mengambil metro dan menuju ke Üsküdar. Jadi aku kena berpindah daripada Istanbul Eropah ke Istanbul Asia. Selepas hampir sejam, aku baru sampai. Lepas tu Sam ni jemput aku naik kereta Audi. Aku sebenarnya dah agak dah, dia ni memang anak orang kaya. On the way balik kami berhenti kejap. Dia beli 3 set berbola daging. Aku waktu tu yang tengah lapar memang dah terbayang lah kesedapan dia. Beberapa minit kemudian kami pun sampailah dekat rumah tamu dia ni. Guest house dia ni pun memang fully furnished lah, semua benda ada. Sambil makan malam, aku pun cerita baliklah dekat Sam ni pasal perjalanan aku yang hampir 30 hari ni. Malam tu aku tidur sendirian dekat rumah tu sebab Sam dah balik ke rumah dia. Esok paginya aku sediakanlah sarapan aku sendiri. Aku masaklah sausage, lepas tu ada roti, masak telur apa semua kan. Lepas tu makan dengan kaimak. Dan aku nikmati sarapan pagi tu sambil tengok pemandangan di Selat Bosphorus daripada halaman rumah Sam ni. Memang cantik gila kawasan ni. Lepas sarapan, aku pun berjalan menuju ke jalan raya utama untuk mengambil bas ke Bukit Nabi Yusha yang tak jauh dari situ. Ini adalah makam kedua Nabi Yusha AS yang bakal aku lawati. Yang pertama adalah di Gaziantep bersama Gozde. Waktu aku sampai dekat makam ni memang tak ramai orang lah. Makam ni adalah sepanjang 17 meter dan dipercayai ada penjaganya. Riwayat mengatakan Nabi Yusha telah datang ke kawasan ni bersama Nabi Musa AS dan telah meninggal dekat sini. Nabi Yusha AS adalah pengikut setia Nabi Musa AS. Dan kisahnya telah ditulis dalam surah Al-Kahfi. Dekat sebelah makam ni ada macam masjid lah untuk orang semayang apa semua kan. Antara yang menarik perhatian aku dekat sini, ada seorang awek tu, dia macam free hair lah. Dia pun ziarah makam Nabi Yusha AS ni. Dia ziarah, lepas tu dia duduk kat luar lah. Bila duduk kat luar, dia ambil Al-Quran kecil daripada handbag dia dan dibaca. Memang susah lah nak tengok momen-momen macam ni. Habis ziarah, aku pun berpatah balik ke rumah Sam dan bersiap-siap lah untuk ke Istanbul Airport. Sebelum ke lapangan terbang, aku jumpa kejap lah Sam berhampiran dengan Istanbul University di mana dia sedang belajar lah. Aku makan dulu kat sini
Sebab saya cakap aku kena makan dulu sebab nanti susah apa semua dekat airport. Aku kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Sam dan mengucapkan banyak terima kasih. Sebab Sam ni adalah antara salah satu inspirasi aku. Rezeki yang dibawanya semasa kedatangannya beberapa tahun lalu ke rumah aku. Sepanjang perjalanan metro menuju ke airport, fikiranku melayang-layang. Kotak fikiran aku banyak memainkan gambar-gambar memori sepanjang 30 hari penggambaraan kali ini. Aku sangat bersyukur atas kurniaan rezeki ini. Semua ini adalah kekuasaan Allah yang Maha Esa. Aku menghantar mesej terakhir di bumi Turki ini kepada semua kenalan dan rakan baru aku kat sini. Sebaik saja aku duduk di tempat duduk pesawat tu, aku pun terus tertidur keletahan. Almaty, kau tunggu aku datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.